Program imunisasi COVID-19 kebangsaan mensasarkan populasi 80% rakyat Malaysia atau 26 juta rakyat Malaysia. Dan ketika ini juga Malaysia sudah meluluskan beberapa jenis vaksin COVID-19 dan pastinya ketika ini fokus kita adalah untuk mengagihkan vaksin. Bercakap mengenai pengagihan vaksin yang terbagi kepada 3 fasa ini, ketika ini pelbagai inisiatif digerakkan bagi menggalakkan lebih ramai lagi orang untuk mendaftar. Namun terfikir juga mengenai apakah nasib bagi golongan seperti gelandangan, begitu juga pelarian dan mereka yang tidak berdokumen ini. Bagaimana vaksin ini boleh diagihkan kepada mereka? Itu yang kita akan bincangkan bersama Profesor Madya, Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani, pakar perubatan kesihatan awam USIM di talian Skype ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, melihat kepada sasaran 80% populasi untuk terima vaksin, adakah golongan seperti gelandangan, pelarian maupun tidak berdokumen ini perlu juga kita sasarkan? Dan adakah ia juga meliputi peratusan 80% itu? Ya, pada pendapat saya, golongan ini ialah golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19 kerana cara hidup mereka. Tahap kebersihan yang kurang ditambah dengan tiada fasiliti yang asas adalah antara penyebab utama golongan terpinggir ini mendapat jangkitan berbanding dengan individu lain. Jadi seharusnya mereka ini pun termasuk dan saya difahamkan jumlah 80% untuk coverage vaksin di Malaysia ini adalah termasuk rakyat, warga negara dan bukan warga negara. Jadi golongan gelandangan, pelarian dan warga tanpa dokumen ini adalah termasuk dalam 80% untuk kita mencapai imuniti kelompok sekurang-kurangnya 30% daripada masyarakat dalam sesebuah kawasan. Kiralah dia ada dokumen atau tidak, perlu diberikan vaksin dan perlu mencapai imunisasi tersebut. Doktor, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Khairi Jamaluddin ada menyatakan akan bekerjasama dengan DBKL, itu bagi Kuala Lumpur, bagi membantu golongan ini mendaftar dan juga untuk mendapatkan vaksin. Bagaimana ingin kita pastikan cara terbaik vaksinasi kepada golongan ini? Okey, kalau kita tengok laporan di Kuala Lumpur, yang betul ada DBKL yang aktif selain daripada dia membuat promosi kesihatan. DBKL juga extend dia servis ataupun melakukan perkhidmatan ini. Dia mengesan gelandangan di Kuala Lumpur, tetapi di kawasan-kawasan lain mungkin saya cadangkan yang terbaik sekali ialah melalui, yang pertama mungkin melalui pengawasan tempatan mereka, tetapi cabaran yang paling besar bagi pihak berkuasa ni ialah untuk menjejak dan melakukan saringan kerana mereka ini melarikan diri ataupun menyembunyikan diri apabila berhadapan dengan pihak berkuasa. Jadi sekiranya pendaftaran dilakukan pihak berkuasa, mungkin tidak mendapat mencapai sasaran sepenuhnya. Jadi untuk mendapatkan bekalan vaksin, melakukan pendaftaran, saya yakin peranan NGO adalah diperlukan untuk membantu, dan ini adalah strategi yang terbaik. Jadi aktivis NGO ni boleh membuat program-program untuk mempromosikan pengambilan vaksin di kalangan mereka ini yang terpinggir, marginalized population ni, dan seterusnya melakukan pendaftaran sama ada melalui aplikasi MySejahtera pada telefon bimbit mereka, telefon bimbit warga tanpa dokumen, gelandangan, pelarian dan sebagainya, ataupun melalui pautan pada laman web yang disediakan. Jadi sekiranya NGO pergi, saya yakin sasaran dan juga capaian pendaftaran seterusnya pemberian vaksin ini akan dapat berlaku dengan lebih lancar dan lebih tinggi capaiannya. Dan status kesihatan mereka juga kita tidak tahu kerana mungkin mereka ini tidak pernah membuat saringan serta tidak tahu status kesihatan mereka bagaimana. Adakah itu merupakan antara cabaran yang bakal dihadapi oleh petugas Barisan Harapan seperti petugas kesihatan juga? Ya, betul. Sekiranya mereka ini ada positif COVID-19 pada waktu operasi dibuat, ini juga adalah berisiko kepada petugas-petugas. Ini yang pertama. Yang kedua, tahap kesihatan mereka sendiri yang sekiranya tidak membuat saringan kesihatan. Jadi kesihatan ini penyakit kronik seperti penyakit darah tinggi,
penyakit kencing manis, ya, hyperkolesterol sebagainya, mereka tidak tahu kerana penyakit-penyakit kronik seperti ini berisiko dan memungkinkan mereka sekiranya terkena jangkitan, memungkinkan mereka mendapat jangkitan yang teruk. Jadi betul, mereka ini adalah golongan yang perlu kita cakna, kita perlu dekati, dan mereka seharusnya termasuk dalam program imunisasi kebangsaan kita, dan capaian di kalangan mereka ini tidaklah tinggi. Doktor, sekiranya bagi mereka ini dijangkiti COVID-19 pada ketika mereka ingin diberikan vaksin, adakah kita melihat dari segi keberkesanan vaksin itu bagaimana agaknya dari segi keberkesanan? Adakah ia mampu mencapai keberkesanan yang telah pun dibuat kajian sendiri oleh pengeluar seperti Pfizer sebagai contohnya lebih daripada 90% keberkesanannya? Bagaimana pula dengan bagi mereka yang mempunyai penyakit COVID-19 ini, dijangkiti COVID-19 ini dan mereka mengambil vaksin? Bagaimana dari segi untuk menyembuhkan mereka ini? Okey, vaksin ni ialah untuk menghalang jangkitan, ya. Jadi dia bukan sebagai rawatan untuk yang dah mendapat jangkitan, tetapi mereka yang dalam fasa acute phase, maksudnya dalam jangkitan, masa tu tidak akan diberikan vaksin, tetapi dalam tempoh tertentu apabila mereka telah sembuh, vaksin perlu diberikan, iaitu mereka yang dah dapat jangkitan pun memang akan diberikan vaksin juga untuk melindungi. Dan betul, walaupun kita sedia maklum capaian coverage vaksin tahap immunity ialah 95%, jadi daripada tidak ada langsung tak apa, jadi 95% ni adalah satu jumlah immunity yang bagus untuk melindungi kita. Jadi kita perlu ambil peluang ini untuk melindungi kita dan melindungi orang-orang yang kita sayang, bahkan orang lain, supaya imuniti kelompok ini tercapai. Dan kalau kita lihat kepada pendaftaran pada masa kini, mungkin saya lihat masih lagi rendah dan juga perlahan ramai yang mengambil pendekatan mungkin tunggu dan lihat dan sebagainya. Apakah antara penyebabnya dan bagaimana agaknya kerajaan boleh menangani kepada isu ini? Okey, kepada mereka yang sedang ambil inisiatif ataupun mengambil langkah tunggu dan lihat, saya yakin apabila dos kedua telah diberikan kepada ramai orang, sekarang ni kebanyakan individu yang disuntik ialah dos pertama. Jadi mungkin belum cukup lagi untuk meyakinkan individu-individu lain yang dalam keadaan tertanya-tanya ataupun menantikan sesuatu, menantikan hasil yang bagus akibat daripada mereka yang disuntik vaksin ini, ataupun mereka ingin melihat kesan sampingan. Jadi apabila vaksin pada cucukan kali kedua, suntikan kali kedua selepas 21 hari disuntik ini, saya yakin apabila lengkap kedua dos ini, ramai lagi akan tampil mengikut jejak langkah mereka yang telah mengambil vaksin. Selain daripada itu, selain daripada peranan kerajaan, peranan NGO, amat penting peranan ketua-ketua komuniti, ketua-ketua agama amat penting dalam mempromosikan vaksin COVID-19 ini. Kerana dengan persetujuan ataupun dengan promosi daripada ramai pihak akan keselamatan vaksin ini, saya yakin ramai lagi akan mendaftar. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani, pakar perubatan kesihatan awam USIM atas perkembangan itu.